Pada zaman Sultan Alauddin Riayat Shah memerintah Melaka, baginda masih menikmati zaman kegemilangan kerajaan Melayu Melaka. Selain dari sultannya yang berwibawa, angkatan lautnya antara yang disegani di rantau Nusantara. Boleh dikatakan pelabuhan Melaka memonopoli penguasaan perdagangan komoditi dari Pulau Jawa dan pulau-pulau lain di Nusantara. Semuanya seperti tersentralisasi di Melaka. Malah boleh dikatakan kewujudan Melaka seolah-olah membuatkan lumpuh hampir semua pelabuhan di sepanjang pesisir timur Pulau Sumatera. Sultan Alauddin Riayat Shah beribukan Raden Galuh Cenderakirana yang dikahwini Sultan Mansur Shah sewaktu lawatan baginda ke Majapahit. Dalam sejarah Melayu diceritakan, lawatan Sultan Mansur Shah ke Majapahit turut diiringi pembesar-pembesar Melaka dan tidak ketinggalan Laksamana Hang Tuah dan sahabat-sahabatnya Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Lekiu dan lain-lain. Sempena lawatan tersebut, Betara Majapahit telah berkenan mengkahwinkan seorang puterinya bernama Raden Galuh Cenderakirana dengan Sultan Mansur Shah. Dikisahkan juga tentang keramaian dan keraian yang diadakan dalam perkahwinan tersebut. Turut dihadiri oleh raja-raja yang berada di bawah jajahan takluk Melaka, antaranya Raja Merlang Indragiri, Raja Palembang, Raja Jambi, Raja Lingga dan Raja Tunggal. Perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan puteri Raden Galuh Cenderakirana melahirkan seorang putera dinamakan Raja Hussein. Pada awalnya, kelahiran Raja Hussein tidak diangkat sebagai penerus kerajaan Melayu Melaka kerana Sultan Mansur Shah telah ada bakal pengganti baginda. Namun, setelah berlaku peristiwa yang menyebabkan kemurkaan baginda dan mendahara terhadap bakal sultan, penerus sultan diganti oleh Raja Hussein. Kemangkatan Sultan Mansur Shah pada 1477, maka Raja Hussein diangkat menjadi Sultan Melaka ke-7 dengan bergelar Sultan Alauddin Riayat Shah. Di awal pelantikan dan pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah sebagai Sultan Melaka, kedudukan baginda telah dicabar oleh kekandanya sendiri, iaitu Raja Muhammad. Raja Muhammad adalah putera sulung Sultan Mansur Shah, beribukan Puteri Onang Sari, anak anda Dewa Raja Sura. Raja Muhammad mendakwa beliau lebih berhak menduduki tahta kerajaan Melaka. Menurut sejarah Melayu, walaupun pada awalnya Raja Muhammad adalah bakal pewaris Sultan Melaka, namun peristiwa pembunuhan Tun Besar anak bendahara Paduka Raja Tun Perak ketika bermain sepak raga oleh Raja Muhammad telah menimbulkan kemurkaan kepada bendahara Paduka Raja Tun Perak dan Sultan Mansur Shah, ayahandanya sendiri. Atas kemurkaan ayahandanya Sultan Mansur Shah, Raja Muhammad diusir ke Pahang dan dirajakan di Pahang, bergelar Sultan Muhammad Shah. Kebetulan, pada waktu itu, Pahang yang baru ditakluki oleh Melaka tidak lagi beraja.
Sultan Muhammad merupakan Sultan Pahang pertama dari keturunan Raja Melaka. Sultan Muhammad memerintah Pahang selama lebih kurang 5 tahun, dari 1470 hingga 1475. Sultan Muhammad memerintah dan mangkat di Pahang Tua dan makamnya ada di Kampung Pahang Tua, Pekan. Bendahara Melaka ketika pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah masih disandang oleh Bendahara Paduka Raja Tun Perak yang juga merupakan bapa saudara dan bapa mertua baginda. Sejarah Melayu Sulalatus Salatin mencatatkan bahawa Sultan Alauddin Riayat Shah sewaktu mula memerintah Kerajaan Melayu Melaka, baginda masih muda belia. Usianya ketika itu lebih kurang 19 tahun. Tidak menghairankan jika peranan yang dimainkan oleh Bendahara Paduka Raja Tun Perak amat berpengaruh dan memberi kesan yang signifikan. Bendahara Paduka Raja Tun Perak secara tidak langsung telah memantapkan lagi kedudukan Sultan Alauddin Riayat Shah ketika itu, terutama sekali terhadap pentadbiran dalam maupun luar istana. Sudah tentu semua hal yang berkaitan dengan dasar pentadbiran dan politik, ianya atas bimbingan dan nasihat Bendahara Paduka Raja Tun Perak. Perkahwinan Sultan Alauddin Riayat Shah dengan Tun Telani dan Tun Senaja dikurniakan 5 orang zuriat, iaitu Raja Zainal, Raja Munawar, Raja Hitam, Raja Mahmud dan Raja Fatimah. Jika diimbau selama pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah, dari awal hingga ke akhir hayatnya, baginda mempunyai banyak musuh, sama ada dari dalam maupun di luar istana. Baginda yang berperwatakan protagonis tidak disenangi oleh sebahagian pembesar Melaka ketika itu. Suasana politik istana ketika itu dibayangi dengan sikap hasad dengki dan fitnah yang berpanjangan. Malah, dalam kalangan ahli keluarga baginda sendiri, telah menimbulkan perselisihan tentang siapa yang bakal berkuasa mewarisi tahta kerajaan Melayu Melaka. Pertelingkahan antara keluarga dan pembesar yang berketurunan Melayu dengan mereka yang berketurunan India Muslim masih lagi berlanjutan. Isteri baginda Tun Senja yang berketurunan India Muslim misalnya, sering mendesak dan mencampuri urusan pentadbiran kerajaan baginda. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa disebabkan Sultan Alauddin Riayat Shah ketika itu disokong kuat oleh Bendahara Paduka Raja Tun Perak. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sejarah Melayu, perwatakan Sultan Alauddin Riayat Shah sejak sebelum diangkat sebagai Sultan, baginda merupakan seorang yang alim dan warak. Cintaan Raja Hussein dalam ilmu tasawuf telah membawa beliau berguru dengan seorang ulama dari negara China. Walaupun pada mulanya ulama tersebut menolak untuk mengambil Raja Hussein sebagai anak muridnya kerana status beliau sebagai putera raja, baginda juga seorang yang amat tegas dan berani melaksanakan perundangan Islam tanpa pilih kasih. Diceritakan bila seorang pembesar Melaka berketurunan India Muslim telah ditangkap kerana melakukan maksiat bercumbu-cumbuan dengan seorang wanita di pelabuhan Melaka, Tun Manikam namanya, telah dihadapkan di hadapan Sultan Alauddin untuk diadili. Isteri Sultan iaitu Tun Senaja merayu supaya baginda melepaskan sepupunya itu, iaitu Tun Manikam, tetapi ditegur oleh baginda kerana membela tertuduh. Setelah dibicarakan dan didapati bersalah, akhirnya Tun Manikam dijatuhkan hukuman 20 kali sebat oleh baginda dan hukuman itu dijalankan di khalayak ramai untuk memberi pengajaran kepada rakyat Melaka supaya tidak mengingkari perintah agama yang melarang perbuatan maksiat. Semasa upacara pertabalan baginda sebagai Sultan Melaka misalnya, baginda dikatakan enggan memakai rantai emas dan baju sutera, di mana menurut baginda ia bercanggah dan dilarang oleh ajaran Islam. Walaupun Sultan Alauddin Riayat Shah mentadbir dengan jujur dan amanah,
namun baginda tidak menyenangi sesetengah pembesar yang bersikap khianat. Baginda melantik Hang Isap dan Hang Siak sebagai pembantu khas kerana mereka berdua adalah rakan seperguruan sejak kecil. Tetapi sesetengah pembesar semakin membenci baginda atas pelantikan tersebut. Sultan Alauddin Riayat Shah bukan sahaja menerapkan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran. Baginda juga memiliki pengetahuan agama yang luas dan mampu mengajar ilmu agama kepada pemerintah-pemerintah di bawah jajahan takluknya seperti Kampar dan Indragiri. Setelah menyusun kembali pentadbiran, baginda melantik putera baginda, Raja Zainal sebagai pemangku raja sementara ketiadaan baginda. Baginda berniat untuk menunaikan fardu haji di Mekah. Menurut ceritanya, kira-kira sebulan sebelum berangkat ke Mekah, baginda bersemayam di istana hingga baginda di kampung Raja Paku. Sebenarnya, tujuan baginda ke Paku adalah untuk beruzlah, iaitu mengasingkan diri dari orang ramai dan memudahkan baginda melakukan amal ibadat sebelum bertolak ke Mekah. Kebetulan pula di bulan Ramadan yang penuh berkat itu, baginda semakin sibuk mengerjakan ibadah seperti solat malam, membaca Al-Quran dan berzikir di tempat persemayaman baginda tanpa banyak gangguan. Diceritakan juga pada satu hari semasa Sultan Alauddin bersemayam di Paguh, isteri baginda, Tun Senaja, dikatakan datang ke Paguh menemui baginda. Tujuan kedatangan Tun Senaja dan beberapa pembesar Melaka adalah untuk memohon maaf sebelum keberangkatan baginda ke Mekah. Di samping itu, mereka dikatakan ingin berbuka puasa bersama baginda. Sultan Alauddin menyambut baik hasrat mereka walaupun tahu mereka semua adalah musuh dalam selimut yang sangat berbahaya. Baginda bersangka baik dengan kedatangan mereka dan ketika tiba waktu berbuka puasa, Tun Senaja menghidangkan juadah berbuka yang dibekalkan dari Melaka untuk disantap bersama dengan pembesar-pembesar Melaka. Setelah selesai solat fardu dan solat sunat tarawih berjemaah yang diimamkan oleh baginda sendiri, rombongan tersebut meminta diri untuk pulang ke Melaka. Setelah menderita sakit selama beberapa hari, akhirnya baginda menghembuskan nafas yang terakhir di istana hingga Paguh, tanpa sempat menamakan pengganti baginda. Sultan Alauddin Riayat Shah mangkat pada usia 30 tahun dan sempat memerintah Kerajaan Melayu Melaka selama 11 tahun. Walaupun sebelum baginda wafat, pemangku baginda adalah anak anda baginda, Raja Zainal. Namun, akhirnya, Raja Mahmud ditabalkan sebagai Sultan Melaka ke-8 dengan gelaran Sultan Mahmud Shah. Pada kurun ke-15 atau lebih tepatnya 536 tahun yang dulu, di atas bukit inilah iaitu Bukit Keramat di Kampung Raja Paguh Muar terletaknya sebuah istana hinggap Sultan Alauddin Riayat Shah iaitu Sultan Melaka yang ke-7. Pada bulan Ramadan tahun 1488, Sultan Alauddin Riayat Shah telah mangkat sini iaitu di Kampung Raja Paguh Muar. Di sinilah makam Sultan Alauddin Riayat Shah dan adalah dipercayai di tapak masjid inilah juga merupakan tapak istana hinggap baginda Sultan.